Perkembangan kes membabitkan Muhyiddin Yassin, kes salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram. Jadi apakah bentuk perkembangan ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat kenyataan media ini. Pendengaran kes Muhyiddin 11 Jun jadi penentu dalam usaha Muhyiddin pindahkan kes ke Mahkamah Tinggi. Jadi itu antara perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Ya, pendengaran kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan didengar di Mahkamah Tinggi pada 11 Jun ini. Perkara ini didedahkan oleh peguam beliau dalam sebutan kes kepada Hakim Mahkamah Seksyen hari ini, Azura Alwi. Ia ikoran permohonan Muhyiddin yang membangkitkan persoalan perundangan yang rumit berhubung peruntukan di dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kes akan dihakimi oleh Hakim Mahkamah Tinggi Jamil Husin. Azura turut memutuskan pendengaran kes di Mahkamah Seksyen akan berlangsung selama 11 hari mulai September tahun ini hinggalah Januari tahun 2026. Pihak pendakwa raya mahu memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan. Mereka termasuk Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz dan juga Hartawan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Muhyiddin 77 tahun berdepan tuduhan salah guna kuasa berhubung program Jana Wibawa dan memperoleh 232 juta ringgit untuk parti beliau pada tahun 2021. Wow, wang besar, wang besar. Ini Muhyiddin sendiri telah mengaku ya, beliau kata tidak masuk akaun beliau tapi masuk akaun parti. 232 juta ringgit. Beliau turut berdepan dua tuduhan memperoleh dana dari aktiviti haram berjumlah 195 juta dari Bukhari Equity yang telah dimasukkan ke dalam akaun bank bersatu di CIMB. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagar turut berdepan tuduhan memperoleh wang haram berjumlah sejumlah RM5 juta ringgit. Ini adalah cubaan Muhyiddin kedua untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi dan percubaan yang dibuat pada bulan Julai 2023 tetapi gagal. Jadi itu antara permohonan dan juga perkara yang sedang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Dan sebelum saya akhiri juga, saya menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda, Papa Gomo atau Sir Azri, nama ada dalam sosial media beliau, hari ini membuat kenyataan ya, mendakwa kononnya akaun beliau kena ban. Jadi sebabkan itu tidak pakai lagi nama Sir Azri katanya. Jadi apakah kenyataan media ini? Ayo kita baca bersama-sama. Individu yang dikenali dengan banyak saman fitnah, Papa Gomo mendakwa sudah berpuluh akaun media sosialnya kena ban sehingga kan dia tidak dapat menggunakan nama Sir Azri. Dia tahu nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris berumur 42 tahun sebelum ini membahaskan dirinya sebagai Sir. Macam-macam nama aku letak dan semua tetap kena ban juga katanya. Soalnya bukan nama sebenarnya tetapi konten. Ya, adakah konten itu menghasut? Adakah konten itu menfitnah? Adakah konten itu boleh menimbulkan ketegangan?
perpecahan, menyentuh hal 3R dan sebagainya. Jadi katanya cepat dengan lambat mereka buat kerja. MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan TikTok nih katanya menerusi platform X hari ini. Beliau juga memaparkan beberapa akaun yang telah di-ban di TikToknya, di platform X-nya hari ini. Dakwa bekas anggota polis yang diberhentikan pada 2012 karena kesalahan tata tertib itu, pihak terbabit kononnya koyak dan takut dengannya. Itu sebab berusaha nak sumbat dia dalam penjara. Itu antara kata-kata sombong daripada Papa Gomo yang sebelum ini berkata tidak pernah meminta maaf kepada sejumlah pemimpin Pakatan Harapan apabila berdepan dengan kes saman fitnah. Kerana dia tidak memohon maaf, kerana itulah dia paling banyak individu yang membayar saman fitnah. 30 April lalu Papa Gomo ini telah membacakan pernyataan permohonan maaf tanpa bersyarat kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin dan Mahkamah Tinggi di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teng Cheong. Ya, berhubung kenyataan Azri Papa Gomo pada 14 Januari lalu dan penggunaan imej Ketua Polis Negara yang diubah suai pada 15 Januari lepas. Kenyataan dan foto itu disiarkan Azri walaupun selepas injaksi dikeluarkan Mahkamah pada 30 Disember tahun lalu yang menghalangnya daripada berbuat demikian. Jadi kerana dibuat oleh Papa Gomo, akhirnya satu injaksi telah pun dipohon oleh Ketua Polis Negara dan berjaya, dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Papa Gomo, dia telah memohon maaf di mahkamah kerana dia telah menghina mahkamah dengan mengendahkan arahan daripada mahkamah itu. Jadi saya Wan Muhammad Azri bin Wan Deris dengan suci hati tanpa apa-apa syarat memohon maaf kepada Mahkamah yang mulia ini, kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin di atas penggunaan perkataan berunsur fitnah dan khianat terhadap plaintiff dan terbitan bertarikh 14 Januari 2025 dan penggunaan gambar keping yang disunting pada 15 Januari 2025. Aku mengaku janji tidak akan mengulangi sebarang kenyataan fitnah dan kesat terhadap KPN, Ketua Polis Negara, dan akan memadam kenyataan bertarikh 14 dan 15 Januari ini. Tetapi malangnya sahabat semua, beliau telah melakukannya semula dan dikatakan Ketua Polis Negara telah pun memohon satu lagi injaksi komitel, ya, untuk memenjarakan siapa ini, Papa Gomo, kerana sekali lagi telah menghina mahkamah dan telah menerbitkan semula perkara yang dilarang dan diarahkan oleh pihak mahkamah untuk tidak dipos semula. Tapi sekali lagi Papa Gomo ini dengan rasa kebal, dengan rasa yakin kerana mungkin ada tangan gaib yang membantu beliau di belakang tabir, beliau melakukan sekali lagi. Jadi Papa Gomo berdepan pemenjaraan sekiranya didapati bersalah. Alright. So terima kasih kerana mendengar dan bersama-sama untuk mendengar perkembangan kes Jana Wibawah membabitkan Muhyiddin Yassin, kes salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram, dan juga Papa Gomo. Apa komen anda sahabat semua? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.